Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semua. Rahmat Allah dan keberkatan Allah buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sahabat daripada Petani Tai, daripada Pasir Mas Kelantan. Okey, sahabat-sahabat semua, apa khabar? Dan anda hadir daripada mana? Boleh jawab sikit soalan saya tu. Sapaan, menyapa. Okey, tim, sebenarnya yang ini tinggi tau. Tinggi. Yang ini, ni dah, kalau awak duduk, dia bukan pandangan. Dia macam mana ya? Dia awak jadi menunduk. Okey, rendahkan sikit. Kalau tak saya jadi, saya akan lenguh. Bila tempoh yang lama, saya akan mendongak. Macam tu. Okey. Okey, bagus. Gitu. Lepas ni siap tanda siap-siap. Awak tanda terus dengan marker ke apa, faham? Sebab tu saya selalu minta tanda dengan tape tu. Tape yang boleh lalu tu kan. Jadi tahu dah mana standard. Kau tak macam ni, bila line je baiki. Sebab saya akan duduk sini, ketinggian kerusi sama. Faham? Lepas tu bila duduk situ standard macam mana. Situ kena tinggi sikit, kerusi dia tinggi. Semua tu ada beza. Jadi kita tak ada dah standard. Macam ni baru saya, pandangan mata saya akan selesa dan postur badan saya lebih rehat lah. Okey. Kalau awak ada marker ke apa, awak tanda dulu sikit sementara tu, sebab nanti bila dah bergerak saya bangun untuk tu, awak dah ubah dah sikit. Tu. Okey. Jangan letak terus ni. Okey. Masya Allah. Muslimin-muslimat. Ada daripada Miri Sarawak. Jumpa ke hari tu dekat Miri. Ada yang daripada Gombak. Ya, dia kata Assalamualaikum sahabat ekspedisi semua. Excellent pejuang dakwah cyber. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat, dah ada yang start bagi star dah. Awal-awal lagi dah bagi star. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah, daripada Brunei, Rauk Pahang Aziz. Lagi minta maaf. Alhamdulillah. Yarhamkallah wa yahdina wa yahdikumullah. Daripada Puncak Alam, Rohaida Sapar, terima kasih. Daripada Perak lagi Senawang hadir, Amin Azhari, terima kasih. Orang Senawang, orang kampung saya lah ni. Saya duduk Senawang. Daripada Singapura, Selangor Mariana, Siti Osman Nazmilan, Amira An-Nasra. Daripada mana tu? Mayang Abdul Wahab, Nur Asia. Ya. Daripada Kedah, Syad. Daripada Pasir Gudang, Fatimah, MB70. Popo Kampung Medan, Sabah, Cik Nolia Abdullah, Azina binti Muhammad Saleh, Nafisah Muhammad Azam. Kebanyakannya perempuan. Ada daripada Perlis, Kak Ani Klang, orang Batu Enam. Hadir orang Batu Enam. Orang Batu Enam pun ada ni. Kampung saya ni. Ke Batu Enam mana? Saya asal kampung Batu Enam, Kota Terengganu. Gitu. Okey. Tawau Sabah. Cuma saya komenkan laju. Saya tak sempat nak tengok. Putri Hashim, Rahimah Ayub, Abdul. Ya, daripada Perak, Selangor, EFR. Mazna, Zaitun Shah. Ya, Harisa. Dari Sitiawan Perak. Zazhu. Sungai Petani Kedah. Kuching Sawat, Nora Syira. Okey, sahabat-sahabat, kita mulakan ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan lock-lock tau. Sebab saya selalu akan alih-alih. Bila lock, saya tu biasa buat longgar je semua. Sebab kita tak bergerak. Yang tu okey, yang ni ketat. Ada bersama dengan saya 3 orang tim. Faham tak kalau saya nak pusing tu? Ketat. Awak ada lock kat mana tu? Biasa tak lock. Kalau bergerak betul kita lock supaya semuanya tu statik. Awak pun tak nak tolak kan? Itu atas bawah. Tapi ada tempat lain di lock. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina kurniakanlah buat kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu wahayyi lana min amrina sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami ya Allah rasyada petunjukmu yang jelas amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi yang menyelamatkan diri daripada Raja Dicyanus yang zalim, yang telah memaksa rakyatnya keluar daripada agama yang menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agamanya, sehingga mereka itu dipaksa dan diseksa bahkan dibunuh. Maka pemuda Ashabul Kahfi ini meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Jadi tuan-puan sekalian, setiap hari juga kita berhadapan dengan ujian kepada akidah kita. Sebenarnya ujian yang kita tidak sedar dan ujian yang berat dan besar adalah ujian akidah, tuan-puan sekalian. Jadi ujian akidah, keyakinan, kepercayaan, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat yang wujud kiri dan kanan, malaikat maut yang sedang menantikan giliran kita, malaikat Raqib dan Atid yang sentiasa ada kiri dan kanan mencatat segala amalan. Kita nak beriman bahawa wujudnya malaikat kiri dan kanan ni pun kita tak kuat, kita belum tak tahu berapa persen kepercayaan kita. Keimanan kita terhadap malaikat kiri dan kanan yang mencatat amal-amal yang baik dan yang mencatat amal-amal yang buruk pun berapa persen je kepercayaan kita. Boleh sampai tak 10%. Kenapa ya? Kenapa saya cakap begitu? Sekiranya kita benar-benar percaya dan yakin bahawa ada malaikat kiri dan kanan yang mencatat apa yang kita tulis, apa yang kita cakap, perbuatan kita, perbuatan maksiat,
perbuatan sia-sia buang masa, perbuatan yang berpahala, kan, perkataan-perkataan kita, tulisan-tulisan kita. Nescaya kita sangatlah menjaga. Tetapi kerana itu alam ghaib, kita tak nampak malaikat kiri kanan. Tapi kalau nampak, kalaulah jelas, contoh ibarat bodyguard, contoh kan, nak kata bodyguard akan ikut je kita. Ataupun kita ada 2 orang kiri dan kanan yang sentiasa mengawasi 2 manusia. Dia akan ikut ke mana kita pergi, sampailah depan pintu tandas. Dia akan ikut semua. Setiap saat dia tak akan lepaskan kita. Satu, mungkin kita akan rimas lah. Kedua, kita rasa macam tak tentu arah, serba salah. Nak komen pelik-pelik, serba salah. Sebab dia tengok komen apa, tulis apa. Bila kita nak borak dengan suami pun dia ada juga. Kan, kita pun akan berhati-hatilah pilih perkataan, apa yang nak borak, cara bercakap, sopan santun kita. Kan, ngumpat orang ke, mengata orang ke. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Nescaya kita sangatlah menjaga. Sebab itu, nak sebut beriman dan yakin dengan Allah yang pertama tu pun berapa persen saja kita ni. Yakin dengan qada dan qadar Allah. Yakin dengan perintah Allah. Bila Allah perintahkan sesuatu, kita tidak ada dolak dalih, tak ada alasan, tak ada nangguh-nangguh. Kita segera untuk mentaati perintah Allah. Sebab itu, mentaati perintah Allah ini perlukan iman. Masih ramai yang menangguh untuk hijrah, menangguh untuk berubah, menangguh untuk pakai tudung, menangguh untuk pakai pakaian longgar, menangguh untuk labuhkan tudungnya sehingga terhalanglah sedikit bahagian dadanya. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, memang ada dalam keadaan tertentu tetap nampak bahagian yang perlu disembunyikan tu. Angin datang, tudung tu lembek sikit bila berjalan, pergerakan. Tetapi kita usaha dan ikhtiar untuk menyembunyikannya. Maka insya-Allah tidak ada dosa. Ini tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Tapi ayat, alah sama je. Yang pakai tudung labu tu nampak juga kalau angin. Alah lebih kurang je. Pakai macam ni, tudung lilit leher, pakai baju, lebih kurang je sebenarnya. Sama, asalkan tak nampak kelihatan jelas. Tuan-puan sekalian, kalau baju tu longgar dan besar, dia sama efek dia dengan tudung luar yang kita bukan pakai pada badan. Dia sudah tentu beza tuan-puan sekalian. Baju yang dipakai melekat pada badan, efek dia dengan tudung yang di luar daripada badan. Tudung ni kan, dia kan luar. Dia bukan melekat pada badan. Baju pula melekat. Tapi ada baju-baju tertentu yang memang sangat longgar, yang memang efek dia sekian-sekian, maka silakan. Okey, sebenarnya saya nak kembali kepada tuan-puan sekalian. Saya bacakan doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi yang menyelamatkan akidah mereka. Mereka melarikan diri bukan kerana takut diri mereka akan mati dibunuh. Bukan kerana takut mereka akan diseksa. Tetapi bila kita perhatikan perbualan para pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka bercakap tentang soal akidah. Antara perbualan Ashabul Kahfi ialah, sekiranya kita mati, siapa yang akan pertahankan kalimah la ilaha illallah? Siapa yang akan menyampaikan kalimah la ilaha illallah? Sebab itu mereka mempertahankan akidah. Sebab tu saya katakan tadi, sebenarnya ujian tipu daya yang paling besar tapi kita tak sedar. Yang paling berat tapi kita rasa ringan. Kita rasa kecil. Iaitu adalah ujian dan fitnah kepada akidah kita, tuan-puan sekalian. Kalau sebut akidah, ia merujuk kepada rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman pada malaikat. Ketiga, beriman kepada para rasul. Beriman kepada kitab. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang saya sebut. Bab yang pertama lagi, keimanan yang pertama, keimanan kepada Allah pun, Allahu Akbar, dalam keadaan tertentu tergugat iman kita kepada Allah. Kita nak yakin tak dengan Allah, percaya tak pada Allah, betul ke kita serah sungguh-sungguh kepada Allah? Bagaimana tawakal kita kepada Allah? Bagaimana sangka baik kita kepada Allah? Bagaimana kita sabar dengan ujian Allah dan kita yakin sebagaimana Allah berfirman. Ni iman kepada Allah ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu elak, kamu tak nak benda tu berlaku, Allah kata ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak, yang kamu usahakan, yang kamu dambakan, yang kamu cita-citakan, yang kamu impikan, yang kamu plan untuk mendapatkannya, tapi Allah tidak izinkan berlaku. Sebab Allah berfirman, boleh jadi ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Tuan-puan saya, nak beriman dengan ayat ni bukan senang. Bukan senang. Bila sesuatu perkara yang buruk berlaku, kita terduduk, rasa sakit, rasa sekian-sekian. Allahu Akbar. Bukan senang kita nak terus saat itu bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, aku redha ya Allah. Ini yang baik dari sisimu ya Allah. Cuma aku tak tahu lagi apa hikmah dia. Apa di sebalik, cepat atau dekat ya Allah, aku redha. Allahu Akbar. Okey tuan-puan sekalian, ada satu kisah. Seorang wanita ni pramugari. Masa saya pulang daripada Sarawak, ada 3 orang pramugari wanita. 3-tiganya macam excited lah tengok saya. Ini bukan cerita nak bangga-bangga, saya cerita keadaan. Ketiga-tiga excited, itu jarang berlaku. Why? Kebanyakannya begini, saya contoh naik Air-Asia ke, Mas ke, dia salah seorang ke excited, 2 orang ke excited daripada ramai-ramai pramugari ataupun pramugara. Tapi ni penerbangan ni 3 orang je pramugari. Lepas tu ada pramugara. 3-3 ni excited. Ustazah macam tu lah. Lepas tu bila dah nak mendarat lebih kurang, yelah persiapan mendarat, 3-3 pun panggil saya. Ustazah, sekejap Ustazah, boleh tak kami nak jumpa Ustazah? Saya pun pergilah depan sekali, kawasan dekat toilet kan. Bila saya pergi ke situ, Masya Allah, diorang pun, Ustazah, saya setiap pagi, setiap hari saya tengok kuliah Ustazah kat TikTok. Alhamdulillah. Ustazah, yang ni pula gini-gini. Ustazah, mak saya macam ni. Ustazah, terima kasih, bla bla bla. Okey. Lepas tu salah seorang pun sebut, Ustazah, saya mu'alaf. Saya masuk Islam. Saya Chinese, masuk Islam. Saya mu'alaf. Memang muka dia Chinese lah. Saya mu'alaf. Okey, sebelum tu Kristian. Lepas tu dia kata macam ni. Dia kata, Ustazah, saya asalnya tak bertudung. Saya free hair. Saya stewardess kan. Stewardess. Saya pramugari. Saya daripada belum Islam, mungkin daripada sebelum Islam dia pakai, dia memang free hair. Masuk Islam bukan senang lah, lagi-lagi mu'alaf. Dia kata Alhamdulillah 5 tahun, 3 tahun lepas ke 4 tahun, berapa tahun yang lepas saya mula pakai tudung. Dan saya nak bagi tahu Ustazah, saya mula pakai tudung masa saya dengar ceramah Ustazah, masa PKP kot. Saya pakai tudung, Alhamdulillah Ustazah. Saya tutup aurat saya di luar kerja. Tapi waktu saya kerja macam ni lah Ustazah. Yelah, negara kita tak benarkan lagi pakai tudung. Saya mengharapkan, haraplah, dia orang semua harap, 3 pramugari harap, Mas Airlines akhirnya akan benarkan. Ini hak asasi manusia ya. Kalau bawa ke persidangan Jenewa tu, Jenewa tu kan adalah pusat yang mempertahankan hak asasi manusia. Dan antara hak asasi manusia yang asas adalah mereka diberi kebebasan untuk mengikut agama masing-masing dan beramal, ataupun mereka boleh hidup dengan cara agama masing-masing. Tetapi di Jenewa tu yang akan berlangsung pada 25 hari bulan 1 ni, hari tu kita ada program bersama dengan Persatuan Peguam Islam Malaysia. Tuan-puan sekalian, sudah 4 kali, dia 4 tahun sekali, sudah 3 kali sebelum ini, 3 penggal berturut-turut sebelum ini. Yang paling kuat adalah kumpulan peguam, termasuk peguam Islam, peguam non-Muslim dan Muslim. Mereka bawa usul tentang kebebasan
ataupun hak asasi LGBT untuk negara Malaysia tercinta. Saya bukan cerita pasal negara lain. Ini adalah fakta, anda boleh cari maklumat ni. Sudah 3 penggal berturut-turut. Mereka bawa usul. Mereka bawa isu-isu mengatakan bagaimana layanan negara kita Malaysia terhadap LGBT. Kemudian mereka berikan usul untuk mempertahankan LGBT dari sudut hak asasi manusia di negara Malaysia. Tuan-puan sekalian, dah ada negara-negara. Geneva ni, kita tahu tuan-puan boleh cari, ini adalah pusat lah. Kita panggil center untuk perhimpunan sampai boleh mengubah undang-undang negara tertentu. Undang-undang negara tertentu boleh terbentuk daripada usul yang dibawa lalu diluluskan. Apa-apa yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka kenapa 3 penggal sebelum ini tidak lulus, 3 penggal sebelum ini tidak berjaya? Kerana adanya persatuan wakil peguam Islam kita yang akan bangkit tidak bersetuju, melakukan usul sebaliknya, menjelaskan situasi-situasi dan lain-lain, tuan-puan sekalian. Tetapi jika tidak ada wakil daripada kita, pihak kita, untuk mempertahankan isu ni dan membawakan isu-isu lain. Contoh, apa yang akan dibawa oleh Persatuan Peguam Islam Malaysia, dia sebut keadilan hak asasi umat Islam di negara Islam sendiri untuk beramal dengan agama. Yang saya cerita pasal pramugari tadi. Sebenarnya ramai pramugari kat luar tutup aurat dengan sempurna. Saya pernah jumpa pramugari, saya tak percaya dia pramugari Asia lagi seksi, dengan pakai tudung yang labuh, dengan pakai sarung lengan, dengan pakai stokin. Dia malu sangat nak jumpa, dia datang dengan mak dia. Cuma saya kata, saya mendoakan puan dapat mencari rezeki dengan cara yang lain sementara perjuangan puan ni. Sebab dia cakap apa, Ustazah, saya tetap lagi di sini sebab saya lah antara orang yang sentiasa bawa memorandum kepada pihak atasan untuk membenarkan dan berikan kod etika pakaian untuk wanita Islam. Sebab dia kata apa? Dia kata, contoh Ustazah, saya bertugas banyak kali kalau penerbangan jarak jauh dan sebagainya, saya akan membantu orang Muslim kita untuk solat. Saya akan kejutkan mereka kalau dah tiba waktu solat supaya dia orang tak terlepas. Lepas tu soalan mereka tentang bab kiblat, bab sekian-sekian. Jadi saya fikir peranan pramugari Islam perlu ada. Kalau semua tinggal-tinggal, siapa yang nak berjuang daripada dalam? Saya tahu, saya tak senang hati gini. Okey, saya nak cerita tentang pramugari yang saya baru jumpa 4 hari lepas on the way balik, 3 hari lepas on the way balik pada Sarawak tu. Dia mu'alaf, dia pakai tudung, tapi masa bekerja buka tudung lah, free hair. Sebab airlines kita dua-duanya, AirAsia, MAS, yang lain tu kita tak nak cakap lah, Malindo ke apa kan. Tetapi yang memang bawah dan ada kuasa. Tuan-puan sekalian, saya pernah usulkan perkara ni dalam kerajaan sekarang. Saya tak usulkan sangat kerajaan sebelum ni, kerajaan sekarang, ya, usul secara tak rasmi lah. Bila saya tanya tentang mereka kata perkara ini kena ubah akta di bawah akta buruh. Dan setakat ini dah berapa penggal, dah berapa banyak kerajaan akta di bawah, dipanggil apa ya, Kementerian Buruh dan Sumber Manusia. Macam itulah. Kementerian ni memang non-Muslim yang jadi menteri. Hari ni pun tak silap non-Muslim juga. Wallahualam. Tuan-puan sekalian, ia melibatkan akta yang mana majikan berkuasa untuk menetapkan kod etika pakaian. Majikan berkuasa. Seolahnya tidak ada siapa-siapa, bahkan pihak atasan pun, atas daripada syarikat tu pun, tidak boleh memaksa, mendesak, mewajibkan majikan itu mengikut. Sebab dia macam atas kuasa majikan. Saya pernah pergi satu hotel yang 80% pelanggannya adalah Muslim. Terkenal lah hotel ni. Kalau saya sebut, saya kena saman kot dengan hotel ni. Saya tak boleh sebut. Bukan pasal berani kerana benar ni ya, tuan-puan sekalian. Ada benda yang kita kena elakkan lah. Tuan-puan sekalian, hotel ni kalau saya sebut hampir semua kenal lah. Orang yang ada anak-anak suka bawa lah hotel ni. Dengan ada private swimming pool. Dah boleh agak lah tu kan.
dengan tepi pantai, saya tak sebut mana ya, saya tak sebut mana. Memang best lah. Dan masa saya pergi tu, itulah kali terakhir saya pergi. Sebab saya tak nak support dah hotel ni. Saya tak nak support dah. Dah lah pelanggan kau cuti sekolah tu 80% orang Melayu, Islam lah semuanya. Tak tahulah kenapa. Lepas tu, adalah petugas-petugas hotel ni kan. Petugas-petugas hotel ni. Lepas tu esokkan tu, petugas hotel wanita apa. Esok tu, ada seorang wanita, salah seorang staff dia kat situ, dia pakai scarf. Leher nampak lah pakai scarf. Pakai scarf. Lepas tu saya kata, lepas tu dia datang kat saya. Dia macam ngalir air mata gitulah. Dia sedih. Dia kata, Ustazah, doakan ya, ini antara hari-hari terakhir saya dekat sini. Kenapa puan? Doakan saya dapat kerja. Saya dah kerja sini lama Ustazah. Ustazah, hotel ni tak bagi pakai tudung Ustazah. Saya baru je, saya cuba juga pakai. Saya kat luar saya pakai tudung. Saya pakai macam turban macam tu kan. Macam tutup rambut je. Ini pun saya dipanggil oleh HR atasan. HR Melayu ke Muslim ke non-Muslim? Melayu kita Ustazah, orang Islam. Marah HR tu. Mereka bagi kata dua. Kalau nak kerja, buka balik. Ustazah, sebenarnya dikata kadang tu bukan orang atas. Memanglah owner hotel ni, walaupun ada CJ halal ni Cina. Minta maaf lah sebut Cina ya. Cina non-Muslim. Sebab memang ekonomi kita memang dikuasai oleh Chinese lah. Hebat. Orang Cina memang hebat dalam berniaga. Ini bukan pasal keburukan. Atas tu, ialah owner dia. Tapi dia kata, Ustazah, masalahnya orang-orang atas di kalangan Muslim kita ni, yang ada kuasa ni, mereka tak bawa pun isu-isu ni. Mereka tak bawa bincang, mereka tak usahakan pun. Bahkan di atas ni yang sekat. Yang sekat. Bukan mereka yang nak perjuangkan. Saya kata, macam mana puan tahu? Saya bawa bincang. Saya minta tapi tak disambut. Bincanglah dengan pihak atasan hotel. Pakai tudung kecil pun jadilah. Saya dulu tak kisah muda. Sekarang saya dah usia, anak saya dah besar. Anak saya malu tengok saya free hair Ustazah kerja. Bila sampai umur tertentu. Padahal kerja dah lama, dah naik jadi manager. Okey. Lepas tu dia kata, kadang-kadang Ustazah, dia orang sendiri. Guna ayat apa? Kalaulah seorang, kalau dibenarkan, awak pakai. Macam mana dengan orang yang tak nak pakai? Malulah. Faham ayat dia? Malulah kalau orang yang kekal tak nak pakai tu. Malulah dia orang. Orang Islam, wanita Islam kita ni. Sebelum ni, peraturan tak boleh pakai. Jadi semua nampak sama rata. Tapi dia kata nanti kalau dah dibenarkan pakai, ada yang pakai, yang tak pakai, jadi tak seragam lah. Ni, orang Islam kita berhujah ni. Sama dengan kes pramugari. Yang pramugari jumpa saya tu, orang elok tu, dia kata, Ustazah, kami ni orang bawah. Saya bincang dengan orang atas yang ada pegawai-pegawai tinggi yang baik hebat, yang tinggi-tinggi yang ada kuasa ni. Di kalangan lelaki Muslim dan wanita Muslim ni, yang atas-atas pihak atasan ni, mereka tak sambut kita, mereka tak usahakan, dan mereka pula jawapan hampir sama. Nanti tak seragam lah. Lepas tu kalau awak pakai tudung, ada kawan awak pula tak pakai tudung sebab dia tak nak pakai tudung. Apa pandangan orang terhadap dia? Sekarang ni biar sama, semua tak pakai tudung, semua pandangan tu sama. Faham? Dah adalah hujah-hujah lain lagi. Tuan-tuan sekalian, kita tengok airlines luar negara, negara bukan Islam, negara kafir. Kalau sebut perkataan Al-Kafiruna. Negara non-Muslim, pemerintah non-Muslim. Apa airlines? British Airlines ke apa? Tak ada airlines yang negara bukan Islam. British Airlines ke? Yang dia bagi pramugari Islam pakai tudung. Cuba cari. Ada airlines negara yang bukan Islam bagi, sebab mereka menerima dan terbuka hak asasi manusia, hak asas bagi manusia. Di Jenewa tu pun bincang benda ni. Hak asasi manusia, manusia berhak memilih agama mereka dan berhak beramal dengan agama mereka dan hidup dengan agama mereka. Tapi kita di negara kita, daripada dulu, tuan-tuan sekalian, bukan saya ni condemn kerajaan hari ni. Nak cerita, daripada kerajaan dulu-dulu, bertukar kerajaan sekian, bertukar keadaan. Hak pekerja Muslim kita bukan hanya di airlines tapi di hotel-hotel masih lagi.
British Airlines. Ha? Dia punya pramugari boleh pakai tudung kan? Lepas tu baju longgar kan? Ada gambar. Dia atas flight ni kan ada waktunya. Baju longgar pakai tudung yang sebelah ni. Ni tak ni. Dengan lengan panjang sampai sini. Pakai baju pun longgar, dia beza. Kalau Islam, baju kot dia pakai luar. Tengok ni yang non-Muslim sebelah. Apa ni? British Airways. Benar kru kabin pakai tudung. Lepas tu yang ni lengan pendek, yang ni baju dalam seluar. Yang ni baju, nampak tak? Baju keluar daripada seluar. Dia tahu. Maksudnya pakaian Muslim kena longgar. Baju sama ni. Bayangkan tuan-puan sekalian. Lepas tu kalau kita tengok banyak airlines yang Mak Saleh yang ni, baju mereka sangat selesa bergerak. Kita punya pramugari kalau tengok, apa tu nama? Minta maaf lah AirAsia. Tak tahulah AirAsia ni. Saya pun pengguna AirAsia sebab itulah tambah murah pergi mana-mana kan. Ketat, sendat, singkat. Lepas tu dia orang buat kerja, angkat barang, gitu, gini. Lepas tu ada zip pula tengah. Ada yang zip atas, ada yang zip rendah. Dengan skirt tu, lepas tu ada belah pula skirt. Dia orang nak bergerak. Kalaulah berlaku kecemasan, saya fikir susahnya dia orang ni nak bergerak kalau berlaku kecemasan. Dengan nak berlarinya, dengan nak selamatkan orangnya, dengan pergerakan tu macam tak kenalah dengan situasi yang mungkin berlaku, yang boleh berlaku. Macam itulah ceritanya. Saya dah ulang benda ni banyak kali dah sangat tuan-puan sekalian. Suara tu sampai tak sampai je. Tulis, cakap banyak kali cakap. Kita mengharapkan akan sampailah kepada pihak tertentu. Ini melibatkan kementerian apa tuan-puan sekalian? Kementerian Sumber Manusia. Okey. Tuan-puan dihormati, kembali kepada apa yang saya sebut daripada awal. Kenapa terbit isu ni? Dia berkait dengan saya baca ayat ke-10 Ashabul Kahfi. Iaitu doa Ashabul Kahfi ketika menyelamatkan akidah mereka daripada Raja Dqyanus yang zalim, yang akan menyeksa dan membunuh rakyatnya yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pemuda ini menyelamatkan diri dengan membaca doa 10 ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Minta izin minum air. Ini saya pegang tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera terbalik. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjuk hidayahmu ya Allah. Okey tuan-puan sekalian. Apa kaitan dengan isu pramugari? Saya pun sebutkan bahawasanya para pemuda ini, kalau kita tengok detail kisah Ashabul Kahfi, mereka bukan takut mereka dibunuh, bukan takut diseksa, tapi yang mereka bimbang akidah, sehingga mereka bercakap sesama mereka, jika kita mati, jika kita ini dibunuh, siapa yang akan mempertahankan kalimah la ilaha illallah? Siapa yang akan menyebarkan kalimah tiada Tuhan melainkan Allah? Jadi mereka menyelamatkan diri demi akidah yang dipertahankan dan untuk disebarkan, untuk diajarkan kepada orang lain, untuk generasi. Lalu Allah mengilhamkan mereka membaca doa Ashabul Kahfi ni. So tuan-puan sekalian, ujian terbesar kita hari ini ujian akidah. Apa kaitan dengan pramugari tadi? Apabila kita pergi kepada rukun iman, ini adalah bab akidah, mesti kaitan dengan rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Jadi saya ceritakan tentang bab beriman kepada Allah pun, kita berapa persen saja beriman dan percaya dan yakin dengan Allah. Antaranya bila Allah perintahkan seorang wanita untuk menutup aurat. Allah perintahkan supaya wanita melabuhkan tudungnya, melabuhkan kita panggil jilbab, kan, sehingga menutupi dada. Ini pun tak ramai wanita boleh taat kepada perintah Allah. Nak tahu orang itu beriman atau tidak kepada Allah, yakin dan percaya tak kepada Allah,
adalah kepada apa yang hasil, apa yang dia buat. Sebab itu Nabi sebut al-imanu laisa bitamani. Iman itu bukan omongan kosong. Bukan hanya cakap, ya saya beriman pada Allah, ya saya percaya pada Allah, saya yakin dengan Allah, ya saya tahu Allah itu Tuhan dan kita adalah hamba, ya saya tahu perintah itu wajib, saya tahu itu haram. Tapi sekiranya dia tidak, Nabi kata iman itu bukan omongan kosong, bukan cakap pada lidah. Walakin ma wukira fi qalbi wa saddaqahu amalu. Tapi iman itu Nabi kata apa yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kamu kata kamu yakin solat itu wajib, bukti keimanan adalah kamu solat. Kamu penat ke, kamu sakit ke, kamu pening ke, kamu stres ke, kamu tetap solat. Kalau kamu betul beriman bahawa tutup aurat itu wajib, kamu tak akan bertangguh. Kamu tak akan cakap nantilah sampai masa, nantilah lepas begini-begini, saya tunggu momen ni, niat saya nanti hari lahir, niat saya sekian-sekian. Sebenarnya bila betul kita yakin, tak ragu-ragu bahawa Allah itu Tuhan kita, kita tak ragu-ragu dengan setiap perintah, wajib ditaati. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab itu apa yang kita buat ada kaitan dengan keimanan. Saya nak cerita satu kisah, boleh relate ke tak boleh relate terpulang. Cuma kisah ini adalah kisah seorang guru mendidik anak dari sudut akidah. Okey, guru ni bukan kisah para ahli ulama ke apa, sebenarnya ia adalah pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya tapi masa tu kena kat kawan saya. Dia macam ni. Masa tu pensyarah kami ni dalam kelas ni, dia nampak ada orang tidur dalam kelas, dalam kuliah kan, dalam kelas masa kat universiti. Mungkin saya pun tidur juga kot masa tu. Saya lalap. Ya, masa muda-muda dulu, mudahlah lelap dalam kelas. Okey. Kamu lelap tak dalam kelas? Lelap juga? Adalah juga. Ni ada Halimah, ada Aini, ada Akil. Awak lelap juga dalam kelas? Tak pernah lelap dalam kelas? Aduh, saya sungguhlah. Masa saya belajar dulu, saya elak untuk lelap dalam kelas. Saya duduk depan sekali. Saya akan duduk depan pensyarah. Meja pensyarah tu, kan kuliah-kuliah kan ada yang kelas kan. Saya memang akan ambil tempat depan pensyarah. Awak bayangkan? Saya jenis yang macam tu. Contoh kalau auditorium, saya takkan duduk belakang. Walaupun saya masuk lambat, saya menonong jalan turun ke bawah, saya akan duduk depan sekali yang selalu kosong. Biasa barisan depan sekali orang kosong. Saya lah akan yang duduk seorang-seorang macam tu. Saya memang tak tahulah. Saya sebenarnya berdebar, takut duduk depan kan, kena tanya kena tu. Tetapi saya memang akan duduk depan sekali. Kadang orang dah tahu tu kursi Asma tu depan sekali, depan bersyarah. Tapi saya boleh lelap juga. Boleh juga tersengguk macam tu kan. Aduh lah. Lepas tu kan ada seorang pensyarah ni cakap macam ni. Kamu ni yang lelap-lelap, yang tidur-tidur ni, ada masalah akidah ni. Sentap tak? Ada masalah dengan akidah ni. Ui, sentap lah. Mula tak faham lagi. Ni, macam mana ni? Keimanan ni, akidah, kepercayaan ni. Apa kaitan ngantuk dalam kelas dengan akidah? Janganlah ambil serius. Cuma ini cara seorang guru nak beri sedikit kefahaman. Janganlah pula tanya saya, Ustazah, beri dalil. Mana hadis Nabi? Mana firman Allah? Tidur dalam kelas ngantuk itu ada masalah akidah. Okey. Sebenarnya, lepas tu pensyarah ni jelaskan. Dia kata, saya nak tanya kamu ni, tidur dalam kelas, datang tidur, datang ngantuk apa semua ni. Saya nak tanya kamu, sekarang kita berada di mana ni? Kelas. Macam itulah jawab. Selain daripada tu, Nabi sebut ini apa ni? Taman syurga. Taman syurga. Hadis Nabi, taman syurga. Iza marratum bi riyadil jannah farta'u. Nabi sebut bila kamu nampak taman syurga maka singgah, duduklah. Duduk sekejap. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di mana taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Hilaqu zikri, halaqah zikir, majlis ilmu. Ini majlis ilmu lah kelas ni. Saya tengah ngajar apa ni? Saya tengah ngajar ilmu Al-Quran ni. Ilmu tafsir ni. Saya tengah bab fiqh ni. Ilmu agama ni.
ini taman syurga. Sejauh mana kamu percaya ini taman syurga Allah? Kalau kamu betul-betul yakin dan kamu percaya ini taman syurga Allah, kamu tak boleh ngantuk. Kamu tak akan ngantuk. Walaupun kamu tak cukup tidur ke, kamu tak cukup rehat ke, kamu akan paksa diri kamu. Kalau kamu rasa ngantuk, kamu bangun pergi tandas, kamu ambil wuduk. Dia kata, kamu akan rasa sayang nak tidur di taman syurga ni. Ada malaikat rahmat yang turunkan rahmatnya. Kamu akan beradab dalam majlis ilmu, beradab dalam taman syurga. Kamu baca tak adab-adab para ulama' terdahulu macam mana? Mereka kena sengat dengan binatang berbisa pun mereka tak bergerak. Beradabnya mereka dengan majlis ilmu. Beradabnya mereka dengan guru. Saya ni bukanlah guru yang hebat untuk awak. Saya bukan nak suruh awak beradab dengan saya. Allahu Akbar. Masa tu saya rasa, ya Allah, kita tak rasa nak petikaikan pun. Mana dalil ustaz cakap macam ni? Doktor, pensyarah kan? Pensyarah universiti. Apa dalil? Kita tak fikir macam tu. Tapi kita bersedia untuk dididik. Itu di antara perkara yang membuatkan saya ada perubahan lah. Saya kurang ngantuk sikit. Tuan-puan sekalian, tapi sekarang Alhamdulillah, saya mungkin menganjak usia, kalau saya hadir kuliah dah tak ngantuk dah lah. Tapi saya ingat masa belajar dulu, saya aktif sangat persatuan. Saya naik presiden MPP. Dan saya sangat sibuk. Waktu yang sama saya handle banyak benda. Tidur ke 2-3 pagi, 1-2 pagi. Tapi ada pensyarah tu kata saya macam ni, Asma ni tidur, lepas tu dinslis. Gitu. Yang tu saya tak boleh nak jelaskan secara ni, macam ni. Cara saya, masa saya study, tahu cara saya macam mana? Terpulang lah ya, ibu-ibu boleh dengar, anak-anak boleh dengar. Masa saya belajar di universiti, sebelum kelas, saya baca dulu apa yang, kita tahu silibus kan? Sambungan nak belajar kan? Saya akan baca dulu. Sebelum kelas, saya akan baca. Tahu tak tujuan apa saya baca? Tujuannya, ya betul gambaran awal. Tapi tujuan saya nak create soalan. Tujuan saya nak create soalan. Saya suka tanya dalam kelas. Saya suka bertanya. Jadi, saya kena bersedia awal lagi. Saya nak tanya apa kejap lagi. Dia macam pelajar yang macam mana? Suka cari perhatian. Tak juga ya. Tapi, saya suka tanya. Habis, okey, saya tengok Ustaz Dr. Jamal ngajar, lepas tu ngantuk. Lepas tu bila hujung kan, okey ada apa-apa nak tanya? Walaupun saya mama-mama, okey nak tanya. Itu yang bercara. Dia yang ngantuk, dia pula nak tanya. Sebab nak tanya apa? Tapi Alhamdulillah, biasa soalan tu soalan yang kena lah, yang sesuai lah. Bukan main tanya je. Tapi soalan tu yang saya dah fikir. Jadi, bila saya tanya, pensyarah pun kata, okey, walaupun dia macam ngantuk, dia beri perhatian. Betul tak? Kalau pelajar yang tanya, dia ibarat pelajar yang beri perhatian. Saya tak plan untuk saya ngantuk. Saya usaha supaya tak ngantuk. Tapi saya tahu saya ada masalah ngantuk. Tapi saya tetap nak guru ni, pensyarah ni, rasa senang dengan saya. Macam tu lah. Jadi, mama itu okey nak tanya. Saya pun akan tanya. Hampir setiap kelas saya akan tanya. Kawan-kawan, siapa yang pernah belajar sama satu kelas dengan saya, dia orang boleh sahkan. Sebab apa? Bila ustaz tanya, okey siapa nak tanya, mesti Asma' lah tu nak tanya. Macam tu. Tapi bila saya dah biasa buat macam tu, saya makin boleh kawal mengantuk dalam kelas. Sebab saya berdebar. Siap kali nak tanya, saya berdebar. Kalau saya dah plan saya nak tanya, 1 jam kelas, 1 jam saya berdebar. Faham tak? Awak pernah tak? Awak ada plan nak tanya dalam satu kuliah? Berdebar. Saya bukan berdebar tak nak tanya. Saya orang yang nervous. Saya berdebar daripada awal kelas. Saya bukan bila hujung baru berdebar. Saya dah berdebar dudak-dudak tu daripada awal. Sebab saya dah plan nak tanya daripada awal. Awak faham? Jadi dengan cara tu saya hilang ngantuk. Sebab saya duduk berdebar. Okey, sekejap nak tanya. Soalan ni okey tak ni? Kan nampak sangat kejahilan. Soalan pun kena bijak juga biar nampak sikit macam faham. Okey, bila kita nak tanya soalan tu, mestilah soalan tu macam wow, macam tu kan. Soalan pun kan ada wow factor. Macam tu. Samalah kalau ada ceramah ke, dekat dewan besar ke, dekat dewan ada program-program besar ke, saya tetap akan bertanya soalan. Gitu. Saya kenalkan diri. Saya Asma' binti Harun. Kepada penceramah, terima kasih sekian-sekian. Saya nak tanya 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan. Macam tu.
Dan dengan itulah saya dikenali oleh masyarakat ketika itu, tak oleh pelajar. Lepas tu masa masuk election di kalangan pelajar, saya jadi naib presiden lah, presiden lelaki. Saya aktif waktu belajar. Kerja-kerja amal di luar kampus, dalam kampus, menyebabkan masa tu rasa sempit. Dan saya terbiasa sangat sibuk sampai lepas kahwin sampai sekarang. Kalau orang kata Ustazah ni sibuk, saya rasa je saya tak sibuk sangat. Ustazah ada waktu rehat? Ada. Ustazah macam banyak benda nak buat. Sungguh saya kata saya tak rasa macam saya banyak benda buat. Ustazah ada buat banyak benda. Saya tak rasa saya buat banyak benda. Saya kadang-kadang fikir apalah yang saya buat untuk agama ni. Apalah yang saya sumbang. Saya tak rasa saya buat apa-apa. Tuan-puan sekalian, nak rasa nak bangga buat apa? Mengajar, kuliah. Sebab apa? Buat perkampungan hijrah. Buat itu, buat ini. Buat kerja amal. Bantu orang susah. Semua tu sebenarnya kecil sangat tuan-puan sekalian. Tak ada apa. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebab hari berlalu, keletihan berlalu, apa yang kita buat pun berlalu. Kita hidup sehari demi sehari. Bukannya kita bawa keletihan 2 tahun yang kita buat kerja, setahun yang kita buat. Semalam selesai dengan keletihan dan cerita semalam. Dan hari ni cerita hari ini. So, bila orang tanya saya, Ustazah sibuknya. Saya okey, Alhamdulillah. Sebab semua ada waktu-waktunya. Selesai satu perkara, selesai. Kita pindah kepada urusan lain. Selesai, pindah lagi urusan lain. Maka subhanallah, janganlah kita rasa kita banyak menyumbang. Tuan-puan sekalian, contohlah pramugari tu tadi dia kata, Ustazah, saya pakai tudung sebab Ustazah. Saya pakai tudung memang kerana Allah. Tapi asbab Ustazah, saya mu'alaf. Saya dulu Kristian. Saya dengar satu ceramah Ustazah pasal aurat. Dan masa tu saya terus cakap pada diri saya, dia kata gini, dia buat gaya macam tu. Masa tu saya terus cakap, yes, inilah waktunya. Saya tak boleh bertangguh lagi. Saya kena pakai tudung. Sebab dia kata saya sejak masuk Islam saya tangguh-tangguh. Suami saya pakai tudung, saya tangguh-tangguh. Tapi bila saya dengar, saya tak ingat apa yang saya cakap masa tu. Tapi saya terus nekat, saya terus terlintas, okey, inilah waktunya. Lepas tu baru pakai tudung. Lepas tu, cuma kerja saya buka tudung. Tapi saya pakai tudung Ustazah di luar kerja. Saya kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nak bagi tahu apa perasaan saya. Sebenarnya bukan seorang dua. Ramai wanita kata pakai tudung, kehidupan berubah. Jadi lebih baik, Ustazah jadi isteri yang lebih baik. Saya jadi lebih sabar. Ustazah saya mula beramal dengan solat awal waktu. Ustazah saya mula zikir. Apa perasaan saya? Wallahu alam tuan-puan sekalian. Adakah layak untuk saya rasa bangga? Saya rasa macam, wow bagusnya aku. Tuan-puan, saya akan jawab, saya tak ada buat apa-apa pada puan. Sebenarnya memang puan orang yang baik. Memang puan nak berubah. Ustazah Alhamdulillah, hasil pada ceramah, rumah tangga saya selamat. Tak puan. Apa yang saya tak bantu apa pun puan. Saya tak ada memberikan bakti apa-apa pada puan. Sebab sebenarnya puan yang usaha. Puan yang buat sesuatu. Puan yang ikhtiar. Puan yang bertindak. Subhanallah, saya asbab yang sangat kecil. Kalau ada orang kata, Ustazah saya banyak belajar ilmu, saya jadi banyak tahu sekian-sekian. Ilmu semua milik Allah. Saya perantaraan saja. Apa yang saya nak bangga? Saya bukan memiliki ilmu. Ustazah banyak ilmu. Tak. Semua ilmu daripada Allah. Semua ilmu yang saya baca pada ulama-ulama terdahulu, daripada saya dengar ceramah, saya hanya menyampaikan. Tak ada hak sikit pun saya nak rasa bangga, saya nak rasa, oh bang, tadi orang tu ada berubah tau kerana saya. Tak ada. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalaupun dia berubah kerana memang Allah nak berikan kebaikan padanya, Allah nak beri hidayah, memang Allah nak dipakai tudung, Allah permudahkan dia. Saya cakap, puan, sebenarnya puan memang baik. Sebab puan pakai tudung, ikhtiar puan lawan perasaan, puan sekian-sekian. Puan-puan sekalian, kalau kita baca, saya bukan kata saya orang yang ikhlas, tapi saya belajar. Saya kadang bukan kesian. Ada orang dia memang nak disebut-sebut bila dia beri sesuatu, dia ajar orang sesuatu. Bila orang lupa apa yang dia ajar, orang tak hormati dia, orang tak anggap dia guru, dia kecil hati, dia dah guide, dia dah sekian-sekian. Contoh ya, hari ni kan. Contohlah hari ni, kita majikan, kita bos. Kita dah buat baik pada staff kita. Sampai kita taja pergi umrah. Baru kerja 2 tahun bawa pergi umrah dah. Lepas tu bagi bonus yang banyak. Lepas tu sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, bukan senang ya seorang majikan nak sabar bila staf yang sama menyakiti hati, ataupun staf yang sama kurang bersyukur dan menafikan kebaikan. Staf yang kita layan baik, saya cakap umum, contoh. Tapi
Bayangkan kalau kita fikir macam ni. Apa yang kita buat baik adalah untuk hari tu. Bukan sebab kita nak dibuat baik pada kita akan datang. Contoh hari ni kita buat baik pada suami. Kita buat baik pada suami tu, cerita hari tu, tutup cerita. Bukan kita, okay, mana tahu nanti hari lahir dapat hadiah. Kalau kita buat baik, kita buat sesuatu, kita mengharapkan benda akan datang. Okey, esok-esok staff ni akan loyal ni, akan setia ni. Esok-esok staff ni akan ingat ni, apa yang kita dah beri ni. Orang boleh tinggalkan kita sekelip mata dan melupakan segalanya. Orang akan pergi boleh sekelip mata tanpa ingat apa dah yang pernah kita buat, apa yang susah payah kita buat. Supaya kita tak rasa yang kita ni berjasa pada orang, kita ni buat baik pada orang, kita ni macam, kita habis cerita ini habis. Apa yang kita, ataupun perasaan saya macam ni, sebenarnya kita berbuat baik pada dia, memang dia layak pun dia buat baik. Dia memang orang baik pada hari itu, pada waktu itu. Kita belanja dia makan. Jangan niat supaya kita nak beli hati dia, supaya dia akan datang, dia akan sayang kita, dia akan bersama dengan kita, dia susah payah dengan kita. Kita belanja dia makan hari ni sebab memang dia layak dibelanja makan. Sebab dia memang baik. Dia memang memudahkan urusan kita. Dia memang membahagiakan kita pada hari itu. Lalu kita pun nak belanja dia makan. Kita pun nak beri hadiah. Sebab kadang-kadang ada ayat macam ni. Tak payahlah buat baik sangat pada staff tu. Kalau dia nak tinggal-tinggal juga akan datang. Saya kata, kenapa kita nak buat satu kebaikan, kita fikir ikatannya akan datang? Saya nak buat baik pada hari ni kerana hari ni. Saya nak buat baik pada hari ni sebab dia memang layak dibuat baik. Dia memang bagus. So nak bagi hadiah, nak bagi sekian-sekian. Contohlah bila majikan nak bagi bonus. Masa saya nak bagi bonus pada tim, contohlah. Lepas tu bila meeting, alah Ustazah bagi bonus ke tak bagi bonus, sama je staff ni. Saya kata saya bagi bonus bukan saya nak ikat dia orang supaya akan datang dia orang walaupun struggle macam mana nak stay. Saya bagi bonus sebab memang hak mereka. Mereka layak diberi bonus. Mereka banyak kerja luar masa. Mereka banyak sekian-sekian. Bukan sebab saya buat baik. Oh, bagi kerja tu ni buat baik. Kalau saya rasa saya berbuat baik, kita akan berkira-kira dan kita akan ni. Tapi saya fikir dia memang layak. Memang tim layak diberi. Dia orang memang bagus. Suami memang layak dilayan baik. Dia memang baik. Bukan kita layan baik suami sebab mengharapkan dia akan setia akan datang. Memanglah kita harap, kita boleh doa. Tapi tidaklah mengecewakan kita sekiranya ada of course kita kecewa bila berlaku sesuatu yang sedih. Tetapi kita boleh cepat move on dan kita tak akan ngungkit. Kita tak mengungkit kebaikan kita. Kita tak sebut-sebut kebaikan kita. Kita boleh sebut untuk ingatkan tetapi bukan untuk mempertahankan apa yang kita buat. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Macam panjang pula ni mukadimah. Tadi kita baca 10 ayat terawal suratul Kahfi sebenarnya tentang bab keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perempuan umur 16 tahun belum berkahwin nak color rambut boleh tak? Baguslah soalan ni. Saya rasa remaja yang tanya kat TikTok, boleh tak color rambut? Jawapan, color rambut harus boleh dengan syarat. Dengar dulu dengan syarat ni. Sebab boleh jadi bila anda dengar dengan syarat, ini yang membuatkan tak boleh. Hukum asal color rambut boleh, harus. Bukan saya sebut sunat, bukan sebut wajib, bukan sebut makruh, bukan sebut haram. Hukum ni ada 5. Haram, halal. Haram, wajib, sunat, makruh. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah harus. Harus ni boleh. Boleh ke tak boleh? Buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Okey, yang ini makruh. Buat makruh ni benda yang Allah tak suka. Mungkin masuk kategori juga setengah makruh ni dosa kecil. Lepas tu, kalau tinggal dapat pahala. Haram, buat, dosa. Ini harus tengah, boleh. Okey. Lepas tu sini sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Ini, ujung ni, iaitu wajib. Wajib, bila buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tengah, saya sebut tengah. Tengah ni, harus. Dengan syarat. Dan maaf saya jawab satu soalan. Dengan syarat. Syarat yang pertama, bahan untuk color rambut adalah bahan yang suci. Disahkan suci, dijamin suci. Mesti ada badan yang mengesahkan bahawa bahan suci tidak campur najis.
Kadang bahan chemical ada banyak najis. Saya dulu kerja bahagian halal, persijilan halal, meluluskan produk-produk supaya dapat halal ke tidak. Dia tengok bahan ramuan okey, tapi banyak proses untuk siapkan tu melibatkan chemical yang jadi tak halal. Yang mana sumber, bila cek, rupanya sumber daripada khinzir, paling banyak daripada babi. Khinzir, sebab ini sumber paling kualiti dan paling murah dan paling mudah nak didapati. Nak buat penstabil lah, nak buat color tu tak berubah lah, dan juga wangian, tuan-puan sekalian, banyak daripada lemak babi. Wangian, nak wangi, sama ada shampoo ke, pembasuh baju, banyak lemak babi. Sebab ini lemak, bayangkan ya, kalau lemak khinzir, tuan-puan sekalian, lemak khinzir, harga dia 1 kilo lebih kurang dalam RM4 ataupun RM3 lebih. Tapi kalau lemak daripada lemak khinzir, nak dapat kualiti yang sama, itu pun takkan sama. Lemak khinzir kualiti dia memang high quality. 1 kilo lebih kurang dalam RM15, beza RM10. Itu kalau 1 kilo. Industri dia buat beribu kilo. So bukan senang ya, sebab itu banyak pencuci baju ni tak ada sijil halal, tapi wangi ni nak kekalkan bau wangi, lepas basuh apa semua, lepas tu bau wangi lagi, sedapnya bau macam tu kan, dia perlu menggunakan lemak. Tak ada lagi daripada lemak, sumber lemak yang paling kualiti, high quality, dan juga paling murah, paling mudah di pasaran, lemak daripada khinzir, tuan-puan sekalian. Saya nak sebut apa? Kadang bahan tu bahan tak suci. Syarat pertama. Syarat yang kedua, wajib bahan tersebut menyerap ke dalam rambut, tidak boleh meliputi rambut, tapi dia menyerap ke dalam rambut seperti inai. Kalau dia menyelaputi rambut, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia menghalang wuduk. Kedua, dia menghalang, tak sah lah mandi wajib. Tak sah, sebab semua tu kena. Okey, tak sah mandi wajib. Lepas tu syarat yang ketiga, iaitu warna. Warna mesti warna semula jadi, selain daripada putih dan hitam. Memang ada perbahasan khilaf ulama tentang warna putih dan hitam, tapi kita ambil pendapat yang lebih diyakini, pendapat yang kurang khilaf, iaitu boleh tapi warna semula jadi. So warna purple haram, warna biru haram, warna apa yang pelik-pelik ni? Warna hijau haram, warna pink haram. Maksud warna semula jadi, warna rambut semula jadi manusia. Kan kalau warna coklat, ada orang warna coklat. Brown, ada warna brown. Mak Saleh ada warna kemerah, warna semula jadi. Macam warna inai tu jadi rambut kemerahan, sebab itu warna semula jadi. Lepas tu, kalau bukan, mana ada orang baby lahir-lahir warna hijau rambut, mana ada warna semula jadi warna purple, mana ada semula jadi kalau warna kuning macam Barbie tu kan. Itu ada, Mak Saleh memang ada. Maksudnya itu warna-warna semula jadi, dibenarkan. Kemudian yang keempat, tujuan mewarnakan rambut jika untuk dipertontonkan, tak boleh. Jika dipakai wanita ni sebab arahan suami, dah cukup syarat semua tu untuk suami. Suami memang dia suka tengok Mak Saleh, dia nak isteri dia nampak rupa Mak Saleh sikit, dia suruh colour coklat. Walaupun muka isteri tu Jawa ke keganuan ke kan, tapi nak nampak dari belakang macam Mak Saleh. Macam tu lah kan. Saya cakap ni betul, tuan-puan sekalian. Memang ada macam tu. Ada kenalan rapat saya juga, suami dia duk pujuk, bolehlah colour coklat rambut, saya nak tengok awak rambut coklat. Ni coklat gelap, coklat terang tu. Yalah, awak faham? Coklat terang, kalau coklat gelap tu nampak macam kehitaman kan. Coklat memang lucu lah. Sampai suami dia warnakan. Suami dia dah sahkan halal apa semua, dia pakai tudung. So memang untuk suami je lah. Dia kata balik kampung tak buka tudung semua. Malulah kalau adik-beradik nampak, mak nampak pakai tudung sepanjang masa. Memang untuk suami. Tapi kalau dia colour rambut, tunjuk pula ke khalayak apa semua, memang haram lah tuan-puan sekalian, memang dosa lah. Namun siapa yang mewarnakan rambut sebenarnya menurunkan, bagi lelaki dia menurunkan hibah ataupun maruah dirinya. Kerana mewarnakan rambut ini bukan budaya Islam. Pada zaman Nabi, mewarnakan rambut kerana perang. Ramai di kalangan sahabat Nabi sudah tua. Kalaulah musuh tengok daripada jauh nampak rambut warna putih,
Dia orang boleh nampak, ui, orang tua, tentera Nabi ni, tentera Muhammad ni tua-tua, orang lemah. Lalu mereka mewarnakan rambut supaya dilihat macam, oh, daripada jauh semua orang muda belaka. Faham Dia ada keperluan ketika itu. Jadi saya nak tanyalah, jujur tuan-puan sekalian, kalaulah ada masa tu solat jemaah Zuhur, kemudian ada lelaki seorang rambut hitam, rambut yang tak dikala, seorang lagi rambut color coklat, dua-dua kita tak kenal, dua-dua orang muda, agak-agak kita nak suruh jadi imam yang mana? Nak minta jadi imam Akil? Yang rambut coklat kita tahu dia color rambut, ataupun yang rambut tak coklat ni, yang tak color ni, yang hitam tu lah. Maksud saya, orang lelaki bila color rambut, dia mengurangkan dari sudut izzah, kemuliaan tu. Sebab ia bukan budaya Islam. Bukan budaya Islam. Dia adalah budaya. Tetapi bila cerita pasal hukum, kita tetap kena jawab, okey, hukumnya harus, tapi sekian. Jadi, kita kalau tengok imam color rambut, kita pun ragu-ragu rasa, faham tak? Ya betul imam tu color rambut. Walaupun imam tu dia dah declare warna rambut ni suci, terlap air, memang disahkan dia bukan meliputi rambut, dan ini disahkan sekian-sekian. Tetapi dari sudut bukan kemuliaan, dari status tu, awak faham maksud saya? Jadi kalau ayah-ayah atuk-atuk color rambut, orang kan macam tu. Ya betul. Boleh faham? Sahabat-sahabat, faham ya? Jadi dari segi izzah, kemuliaan, kedudukan, martabat, sebagai Muslim itu dia jatuh. Tuan-puan sekalian, kita tak boleh kata don't judge book by its cover. Janganlah judge orang daripada luar. Mana tahu bacaan dia lebih baik, mana tahu iman dia lebih baik, mana tahu sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, buku sesuai, kita cakap macam tu bila belik. Buku boleh, jangan menilai buku daripada kulit. Saya setuju. Luar nampak biasa, bila baca, Masya Allah, luar biasa. Sebab boleh dibaca, boleh tengok. Tuan-puan sekalian, kaedah fiqh, nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum sesuatu dengan zahir. Kita tak mampu nak hukum hati orang. Lainlah kalau, okey, walaupun dia color rambut, kita akan cek hati dia. Buka baju nak cek hati. Oh, hati dia bagus. Masalah hati kita tak tahu. Kita tak boleh judge buku daripada kulit. Yes, that's true. Memang betul. Tapi manusia, kita tak boleh nak nilai hati dia. Kita tak tahu hati. Kita hanya mampu menilai seseorang daripada luar. Tuan-puan sekalian, kalau hakim, ini kaedah di mahkamah pun, hanya boleh menilai sesuatu daripada apa yang dibuktikan. Bukti, saksi. Lepas tu apa yang dicakap. Tapi apa yang terkandung dalam hati dia, tak boleh nak nilai. Hakim tak boleh kata, tapi awak, dalam hati awak tak betul ni. Awak cakap awak sayang. Awak cakap awak akan berlaku adil, tapi hati awak ni ragu-ragu. Tak. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu, alim ulama ada etika pakaian dia, ada penampilan dia. Guru perlu dijaga etika pakaiannya. Doktor, kenapa perlu pakai ada pakaian doktor? Oh, ni doktor. Bila doktor pakai baju doktor tu, kita terus rasa, oh, penampilan tu memang confident. Bahkan, tuan-puan sekalian, tahu tak apa yang tuan-puan pernah tengok tak? Why? Kenapa? Contoh, minta maaf ya, saya tutup jap Al-Quran kali ni. Kita dah habis baca Al-Quran ni. Okay. Ini, dulu Lady Diana. Siapa sekarang? Lady apa tu? Isteri kepada Charles tu, putera Charles tu, England tu. Siapa tahu? Kate Middleton. Bukan Camilla, sorry. Saya nak cakap pasal Kate Middleton. Macam tu kan? Okay. Sebutan dia, Kate lah, Kate. Cantik kan Kate tu kan? Okay, saya bukan nak cerita kelebihan dia orang. Cuma saya tengok dokumentari ataupun benda-benda kadang-kadang lalu saya tengok dan saya belajar sesuatu. Tuan-puan sekalian, mereka ni ada kod etika. Orang istana high class ni, level VIP ni, dia ada kod etika penampilan. Rambutnya kena macam mana, solekan macam mana,
cara jalan macam mana, pakaian macam mana, hiasan di rambut macam mana. Mereka semua ada kod etika. Dan kod etika yang paling basic, mereka perlu dilihat natural. Mereka perlu dilihat natural. Pernah kita tengok dia orang tukar-tukar warna rambut? Pernah kita tengok sekian-sekian? Tahu tak kenapa? Dia kata martabat, elegan, profesional, ataupun kemurnian hati. Mereka tak boleh pakai, sebab tu kita tak tengok dia pakai lipstick terang menyala. Dia dibenarkan tapi yang natural. Dia tak boleh mata tu dicelak macam natural, very simple. Bahkan dia tak dibenarkan pakai bulu mata palsu. Dia tak, pemerah pipi pun dia orang jarang pakai. Cuba kita tengok penampilannya natural, sebab dia sebut tentang prestige, tentang sekian-sekian. Lepas tu saya pun tengok lagi, saya baca-baca, saya kata okey, rupanya, sebab saya pernah tegur staff-staff saya yang perempuan suka berinai ni. Saya bukan kata berinai tu sekian-sekian ni, saya kata macam ni, dek, awak sekali-sekala berinai boleh lah, tapi janganlah duk berinai habis inai. Saya tak cakap pasal hukum sebab ada khilaf. Walaupun saya ada pegangan saya pasal inai ni sekian-sekian. Dia kata macam ni, dek, bila awak inai merah, saya rasa awak kurang serius. Awak punya profesional tu menurun sikit. Sebab bila awak bentang, awak cakap, awak ni, mata saya pun jadi macam terganggu sikit dengan kemerahan inai awak tu. Minta maaf saya sebut macam ni, ya. Tolong faham, saya kaitkan dengan colour rambut tadi. Lepas tu saya rasa macam mana ya, bukan confident level. Kita yang mendengar awak punya presentation tu, pandangan kita tu beza sikit. Bila saya tengok tentang bagaimana kod etika pakaian orang atasan ni, mereka tak dibenarkan colour kuku. Kita tak akan tengok kek tu orang-orang ni, jadi Diana dulu ke apa, mereka colour kuku warna-warni. Mereka memang dijaga semua tu supaya mereka kekal dilihat sophisticated, dilihat sekian-sekian. Rupanya natural, make it natural, sebenarnya sophisticated, elegan, tuan-puan sekalian. Keyakinan diri tu maksudnya dia tidak tergantung kepada faktor luar untuk dia yakin diri, untuk dilihat sekian-sekian. Tetapi kalau kita tengok para artis, dan hari ini orang kita, dia punya makeup tebal dengan ini makeup, ini dilukis, pipi merah, bibir sekian-sekian. Lama-lama dia hilang jati diri dia, keyakinan diri dia daripada faktor luaran. Tuan-puan sekalian, 6.1, orang suka tajuk ni. Okay. Ada seorang kawan saya pensyarah, dia kata, Ustazah, tolonglah sebut benda ni. Dia kata di kalangan student ni dah dahsyat dah benda ni. Sampai ada student saya dah tak, dia punya kemurungan, dia tak keluar dah daripada bilik. Sampai saya pergi jumpa dia, tahu tak masalah apa? Mula-mula, dia belajar solat, penampilan diri cantik. Sampai ketika dia tidur pun dia kena pakai makeup. Sampai ketika kulit dia dah rosak, dia tak nak keluar kelas lah. Sampaikan dia pergi mandi pun dalam keadaan muka dia mesti ada makeup. Lepas tu mandi-mandi, dia akan pakai makeup tu bilik mandi. Tak boleh kawan satu bilik ke apa tengok muka dia yang asal tanpa makeup. Sampai kemurungan, sampai stres sebab dia hilang dah diri dia. Keyakinan diri dah tak ada dah. Self-esteem tu low sangat dah. Tuan-puan sekalian, bagaimana dia nak berhadapan dengan orang ramai? Dia kata, bukan seorang dua, saya tengok pelajar saya ni sangat plastik. Sangat bukan diri dia. Cara bercakap, cara berjalan, cara hidup, sekian-sekian. Dan itu yang menyebabkan ramai pelajar universiti, bahkan pengakuan dengan saya, mereka sanggup buat apa saja untuk ada duit, untuk beli handbag mahal, kasut mahal, baju mahal, makeup mahal, handset mahal. Sebab apa? Mereka dah tak ada diri dia. Tak ada nilai dalaman dah. Semua adalah dari segi apa? Okay, wow, handset kau canggih lah. Oh, laptop. Mak-mak yang sedih. Ustazah, tak tahulah anak saya mampu beli laptop yang ni. Sebenarnya saya dah tanya orang, okey, tapi tak nak, dia nak laptop yang mahal. Malulah mak buat laptop ni. Takkanlah laptop macam ni. Ini mak-mak cerita kat saya. Saya tak tahu macam mana, saya sedih sangat. Ustaz, saya ibu tunggal, saya dah usaha nak beli laptop tu anak saya, tapi anak saya tolak. Dia nak beli yang harga 4,000 lebih. Dia kata malulah bawa laptop 1,000 lebih macam ni.
faham anak-anak kita hari ni dengan media sosial, mereka nak diterima oleh kawan-kawan, mereka hilang jati diri tuan-puan sekalian. Ia bermula pada kecil, membesar. Keyakinan diri ni tuan-puan sekalian, keyakinan diri. Saya tuan-puan sekalian, Masya Allah, sebenarnya being natural, less is more. Istilah tu. Less is better, less is more. Ya, subhanallah. Kerana kecantikan keyakinan diri, kekuatan sebenarnya datang daripada dalam keluar. Orang boleh rasa dari segi, orang sebut perkataan aura, sebenarnya dia ada gelombang dia. Tapi kalau orang keyakinan diri daripada luar, sebenarnya dalaman dia sangat lemah. Kita latih anak kita, kita jangan pula didik anak kita, pakailah ni sikit nampak macam ni, biar anak mak dilihat cantik, dilihat bla bla bla. Ni. Bila kita pula yang latih anak kita macam tu, semua pemikiran dia, nanti apa orang nampak, biarlah orang nampak ni sikit. Tapi lain kita kata, kemas, gosok betul-betul, pakai tu sekian-sekian, elok sikit, pakai biar kemas. Itu lain. Kemas tu, itu jati diri. Sebab Islam suka kemas, Islam suka bersih, Islam suka smart. Nabi antara penampilan yang Nabi pakai smart, kemas, terletak, wangi. Pakaian tu memang melambangkan peribadi. Jangan lekeh, jangan sampai baju tu berlubang, baju buruk. Kalau susah lain, tapi kalau mampu, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya sebut pakai pasal inai tu, saya macam ni. Bukan staff saya ramai je, sebab perempuan ramai. Staff kita 200 lebih. Ada yang suka pakai inai non-stop. Saya kata, awak pakai sekejap, awak tak pakai. Tapi bila awak tak pakai, saya rasa awak serius dalam kerja. Saya tahu awak serius kerja, tapi saya tahu awak serius, awak kerja bagus. Tapi kalau untuk orang yang kali pertama, bila saya nak cakap awak berdua, ni ada staff perempuan, awak faham maksud saya? Bila awak pakai inai, awak pun ada rasa perbezaan perasaan awak. Dan bila ada awak berusaha dengan wanita yang pakai inai, awak akan feel, awak boleh beza. Faham tak? Kita punya impression, pandangan. Awak faham ya? Kalau awak sebagai lelaki akil, perempuan bila pakai inai menarik tak perhatian? Bila jari dia dihiaskan dengan inai warna merah, awak janganlah malu. Awak orang muda, awak bujang, belum kahwin. Ada beza tak dari segi, bukan tarikan awak pada dia, maksudnya menarik tak, lebih menarik tak wanita yang, awak jangan bayangkan kawan-kawan dekat pejabat. Saya bukan nak kata awak tertarik kepada sahabat di pejabat umum. Ya, kita kena terima sebab dia kata bagi dia tak. Okey, automatik bila warna merah sekian-sekian. Kenapa orang sampai ada kuitik pewarna, sorry. Kenapa wujud pewarna kuku? Kenapa benda ni dijual sekian-sekian? Sebab memang ia adalah hiasan. Faham? Dia memang mencantikkan. Tangan tu jadi makin seksi. Minta maaf ya, bukan seksi, menarik, cantik. Faham? Kalau tangan tu warna cerah, dia lagi nampak menyelah. Berbanding dengan warna asli. Faham maksud saya? Kenapa ada hiasan? Sebab memang pewarna kuku adalah hiasan. Cuma bab inai dibincangkan. Tetapi ada sebagian ulama strict, tak dibenarkan pakai inai. Kalau perempuan nak pakai inai, pakai sarung tangan sebab itu masuk hiasan. Dan inilah yang saya sendiri, mak ayah saya, masa kahwin pun semua anak perempuan tak dibenarkan pakai inai. Tetapi sebelum kami balik, anak perempuan sentiasa dipakaikan inai. Saya membesar daripada kecil, inai habis pakai inai. Kecuali masa sekolah menengah tak dibenarkan pakai inai. Nak raya pakai inai, semua pakai inai. Tapi bila balik je, mak ayah tak benarkan pakai inai. Sampai hari kahwin pun mak ayah tak bagi. Bila tanya, bolehlah mak, nak nikah kan, pakai inai masa nak nikah. Mak saya cakap, nikah berapa hari? Sehari je mau nikah. Hari kedua, hari ketiga orang tak tahu pun mau nikah. Orang ganung kan. Lepas tu takkanlah mu nak susuk-susuk tangan mu tu. Inai berapa lama nak hilang? 2 bulan, 3 bulan baru hilang. Jadi sepanjang tu tak payah pakailah inai-inai ni. Mak saya cakap molek-molek je. Mak saya bukan ustazah, mak saya guru sains, guru fizik. Ayah saya seorang peniaga. Bukan, tetapi mereka daripada awal dulu fikir, pegang, tak payahlah ni. Saya bukan kata pakai inai haram ya, tuan-puan sekalian. Sebab di situ ada khilaf ulama.
Boleh pakai begini, boleh pakai sekian-sekian. Masya Allah. Okey. Sekarang pukul berapa? Dah pukul 8.30. Pukul 9 saya kena bergerak, saya ada ceramah. Saya kena gerak pukul 9. Saya ada ceramah di lokasi masjid, surau Jumaat. Yang tu awak kena ready. Wangsa Maju KL. Surau Jumaat, Wangsa Maju KL. Nama surau? Surau An-Naim. Saya ada ceramah di Surau An-Naim, Wangsa Maju, Selangor, pukul 10.30. Siapa yang nak hadir bertemu mata, sila hadir. Dia terbuka kepada semua. Okey. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita tak baca hadis kita hari ni, tapi sebenarnya boleh je kalau kita nak baca. Tak boleh. Saya tak adanya. Boleh je saya baca sepitah lalu. Saya tak boleh sepitah lalu. Bila dah baca tu jadi syarah lah panjang lebar. Saya jadi syarah panjang lebar. Minta maaf tuan-puan sekalian ya. Jadi kita tak baca hadis. Patutnya ni kuliah Riyadhus Shalihin tapi tak baca hadisnya. Tetapi namanya kuliah apa hari ni? Kuliah hari ni berapa? Hari ni 28 Jamadil Akhir, hari Rabu. Kita nak masuk Rejab. Nak masuk Rejab kan? Berapa hari lagi? Rejab hari apa? Hari ni hari Rabu. Rejab hari apa? Hari Jumaat ke hari Sabtu? Hari Jumaat. Rejab hari apa? Rejab hari Sabtu. Masya Allah, Rejab hari Sabtu. Hari Sabtu ni kita masuk 1 Rejab. So, saya masih sempat lagi. Esok hari Khamis. Sempat lagi. Saya sebelum masuk ke Rejab Sabtu ini, esok saya tunda. Semalam saya cakap hari ni saya akan bercakap tentang kelebihan Rejab. Saya sebut Sya'ban. Awak pun sediakan Sya'ban. Betul, awak sediakan Rejab ada juga. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya Rejab dulu. Semalam saya tersalah sebut lah. Jadi kita akan ceritakan kelebihan Rejab. Apa amalan di bulan Rejab. Fadilat bulan Rejab. Jadi kita cakap hari Khamis sesuai lah esok. Jadi Khamis kita adalah kita punya persiapan kita untuk menyambut bulan Rejab yang mulia. Hadis-hadis Nabi dalil berkenaan bulan Rejab. Jadi esok kita akan bincangkan. Sebab esok hari Khamis slot soal jawab. Sesuai lah soal jawab. Saya suka respon ibu-ibu kat sini. Sebenarnya tontonan kita tadi sampai 6,000 lebih tau. 6 campur 4, 10,000 sebenarnya sampai 11,000. Saya suka respon ibu-ibu. Ustazah, terima kasih pencerahan tentang warna rambut tadi. Saya boleh jelaskan pada anak. Sebab remaja hari ni ramai nak colour rambut. Ramai yang suka colour rambut. Alasan harus sekian-sekian. Tapi kalau kita tengok syarat-syarat tu boleh jadi dia akan berfikir. Tak payahlah, tak perlulah. Sekian-sekian. Jati diri remaja perlu dibentuk, cara berfikir perlu dibentuk. Kita jangan terpengaruhlah dengan ibu bapa barat. Mereka perlu diberi kebebasan. Mereka perlu rasa dulu. Biarlah remaja kan bagi dia orang rasa. Islam bukan agama yang begitu. Kita telah dididik daripada kecil. Kita ada peraturan. Satu agama yang lengkap. Masa kecil macam ni, masa remaja macam ni. Satu agama yang tidak ada dalam agama lain yang mengaturkan penganutnya detail sampai peringkat dalam tandas pun ada peraturannya. Sunat duduk macam mana, baca doa macam mana, keluar tandas baca doa macam mana, adab dalam tandas, kalau mandi macam mana. Contoh orang tanya kan, ulama bincang, malaikat roket antik tu dia ikut ke sampai dalam tandas? Malaikat ikut sampai dalam tandas? Kan kita ada malaikat kiri kanan yang catat amalan kita. Saya nak tanya, dalam tandas boleh buat maksiat tak? Boleh buat maksiat tak? Apa tak bolehnya? Boleh tapi tak boleh lah. Ya, memanglah tak boleh. Okey, maksud saya dalam tandas boleh jadi tak maksiat? Boleh. Apa tak boleh? Ramai sekarang ni isi-isi masuk tandas. Sebab dah tandas je suami dia tak ikut. So, dia duduklah buat benda-benda maksiat dengan lelaki lain dalam tandas. Ramai mana yang tengok video-video porno dalam tandas. Sebab apa? Dalam tandas kalau bilik kan, kongsi bilik. Lepas tu dah tandas tengok layan buat benda maksiat. Dalam tandas maksud saya boleh buat maksiat. Dalam tandas pun dapat pahala. Ya, ambil wuduk, mandi wajib, mandi sunat,
bersihkan diri, dapat pahala. Sebab itu masuk tandas sekian-sekian. Jadi di sana ada perbincangan ulama tentang bab malaikat ni masuk tak? Takkan ikut sampai dah tandas, malulah kita. Kita buat masa buang haji semua tu, malulah kan kalau malaikat tengok, betul? Malulah. Ini pasal iman tadi. Kita bincang, topik kita bermula dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Sebagai ulama mengatakan bahawa malaikat tak masuk dalam tandas. Sebab tandas tu tempat yang malaikat tak masuk, syaitan masuk dalam tandas. Tempat yang kotor, tempat. Tetapi sekiranya kita melakukan amal baik, dia akan terbau dengan bau wangi. Jika kita buat amalan maksiat, buat dosa, buat perkara buruk dan tandas, dinilai dari segi bau busuk yang akan keluar. Maksudnya malaikat ni tetap catat mereka buat amalan yang baik walaupun dalam tandas. Jadi catatannya umum. Wallahu alam, detailnya macam mana malaikat mencatat, kita pun tidak boleh membayang-bayangkan sebab itu alam ghaib. Tetapi itulah yang bila kita buat sesuatu yang baik di tempat yang malaikat tak boleh masuk, sama ada bau wangi yang keluar ataupun bau busuk yang keluar. Begitulah tuan-puan sekalian, antaranya dalam toilet syaitan suka dalam tu. Sebab tu tak boleh duduk dalam toilet lama-lama. Tempat kotor memang tempat syaitan ni rajim. Kita masuk toilet baca doa apa? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Apa maksud dia? Ya Allah, aku mau perlindungan daripada syaitan yang direjam. Awak cek balik. Minal khubusi wal khaba'is. Daripada kejahatan dan daripada kekotoran. Okey, selepas keluar tandas kita baca doa apa? Alhamdulillahillazi. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah lepas keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba anni wa afani. Keluar tandas, kalau buat maksiat dan tandas, baca tak doa ni? Tak. Kalau dah buat maksiat dan tandas, Allahu Akbar. Ramai remaja ni buat maksiat dan tandas. Ramai. Ada satu sekolah di satu negeri di dalam Malaysia. Seorang guru ni hubungi saya. Dia kata, Ustazah, saya ni guru di sebuah sekolah di kawasan kampung. Bla 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 bla. Ustazah, saya dah tangkap banyak kali dah pelajar sekolah rendah, darjah 5, darjah 6 buat hubungan seksual di tandas sekolah. Mereka ni macam dah ada yang cover jaga depan luar. Lepas bukan seorang dua, dah berjangkit-jangkit dengan ramai pelajar. Lepas tu saya kata, lepas tu puan panggil tak? Cikgu panggil tak mak ayah dia? Ini bukan cerita reka tu apa sekian. Depan Al-Quran ni. Bukan nak sedap-sedapkan ceramah ni. Saya saja cerita. Ustazah, saya panggil ibu bapa sebab masa ni cikgu ni nak panggil saya ceramah kat sekolahnya. Saya dah panggil ibu bapa. Tahu tak ibu bapa jawab apa? Alah, budak-budak dia orang main-main je. Cikgu je serius. Awak bayangkan. Cikgu ni dah cek dengan pelajar ni. Cikgu ni dah cek awak buat apa. Sampai tahap mana. Memang berlaku tahap kemasukan alat kelamin lelaki ke alat kelamin perempuan. Budak-budak. Mak ayah lah budak-budak. Cikgu tak payahlah nak tuduh anak saya pelik-pelik apa semua. Tuan-puan, tahu tak bermula daripada mana? Bermula daripada mula tengok movie. Lepas tu dalam movie tu ada benda-benda yang sensor kan. Tapi mak bapak ni tutup-tutup mata macam tu. Jangan tengok, jangan tengok, jangan tengok. Oh, mak ayah boleh tengok pula benda yang sensor tu. Tapi tutup mata anak. Budak-budak tak boleh tengok. Pusing. Dah habis adegan tu, barulah sambung tengok. Benda ni biasa berlaku. Tuan-puan sekalian, kanak-kanak sekarang, dia punya rangsangan seksual dia, walaupun tak nampak pada zahir, tapi bergelora dalam. Dan dia nak lebih. Dia nak tengok lebih. Dia dah nampak CP-CP. Dia dah tahu. Dia dah ni. Zaman dulu, tak ada cerita-cerita ngarut ni. Dia orang tak nak bayang. Tapi zaman sekarang, benda ni terlalu terbuka. Tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Dia orang mula tengok benda lucah. Tengok yang pornografi ni, yang kawan-kawan bawa dalam telefon yang disembunyikan dalam beg. Petang-petang tengok. Daripada start tengok tu, pelajar lelaki, pelajar perempuan sama-sama tengok. Mereka mula terangsang. Mereka nak ikut apa dalam video. Dan tuan persen, untuk makluman, video pornografi kanak-kanak dah banyak di pasaran. Remaja dengan remaja. Budak sekolah rendah dengan budak sekolah rendah. Video pornografi kanak-kanak sama kanak-kanak. Remaja sama remaja. Kalau dulu pornografi dewasa kan. Sekarang ada banyak dah video seperti itu. Macam mana Ustazah tahu? Saya dapat aduan, saya dapat sekian SSO. Lalu mereka rasa mereka boleh ikut apa yang kanak-kanak tu buat.
Walaupun kanak-kanak tu memang dibayar mahal, memang ini sekian Mak Saleh punya video, mereka tak rasa benda tu salah. Mereka macam, mereka dah terangsang, mereka buat. Lepas tu yang ni pula buat. Lepas tu tukar-tukar pasangan. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Saya cerita ni bukan sekolah menengah, cerita sekolah rendah. Yang dah jam 4, dia jam 5, dia jam 6. Siapa yang cerita? Cikgu sendiri yang tangkap pelajar, yang cuba hentikan, cuba bawa bincang dengan ibu bapa. Ramai ibu bapa anggap ibu bapa tercabar, malu dan tak nak mengaku, tak bersedia untuk betul-betul. Sekian anak-anak, tuan-puan sekian, saya sebut apa? Doa tadi tu, doa keluar tandas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Azhaba anni, yang telah menghilangkan daripada diriku. Yang, dek bagi je, saya nak maksud tu tadi. Azhaba anni, masuk. Yang telah menghilangkan daripada diriku. Azhaba tu pergi. Yang telah membawa pergi dari diriku. Azhaba anni, adha wa afani, keburukan dan juga menyihatkan tubuh badanku, kotoran. Okey. Okey, terbaik. Tuan-puan sekalian, nak masuk tandas, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada syaitan betina dan syaitan jantan. Khubuthi wal khaba'is, syaitan jantan dan syaitan betina. Memang tempat syaitan pun dalam tandas. Sebab itu banyak maksiat, banyak keburukan berlaku dalam tandas. Kalau bukan ada seorang pun boleh buat maksiat. Tengok benda tak elok, tengok itu ini, sama ada suami duduk video call, duduk mesej lucah-lucah, duduk mesej dengan perempuan yang tak halal baginya. Dosa besar ya. Isteri ke, siapa-siapa ke. Lepas tu keluar, tu saya kata mustahil kalau kita masuk tandas baca doa untuk buat maksiat. Jadi anak-anak kita perlu diajar baca doa istiqamah nak masuk tandas. InsyaAllah anak kita tak buat maksiat dalam tandas. Kita dah didik daripada kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah daku, jauhkan aku ya Allah. Jauhkan diriku ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Masuk tandas kaki kiri. Itu pun ada kajian sains. Bila langkah kaki kiri tuan-puan sekalian, ia mengurangkan risiko tergelincir. Kadang kita tak tahu kan, langkah pertama kita tu tak stabil apa semua. Kaki kiri. Why? Dia ada kaitan dengan apa kita panggil anatomi badan. Saya tak ingat dah penjelasan dia. Tapi risiko tergelincir lagi rendah berbanding menggunakan kaki kanan bila masuk tandas dengan lantai licin. Masuk tandas kaki kiri, baca doa, keluar tandas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baikkan keluar tandas, puji Allah. Maksudnya keluar tandas ni, tandas ada tempat yang mana Allah beri kita nikmat. Banyak nikmat dalam tandas. Tuan-puan sekalian pernah tak cirit? Aduh, mula-mula. Lepas tu siap buat lakonan lagi. Minta maaf ya, saya menjiwai. Cirit. Lepas tu kan, bila pergi tandas, beratur 2 orang. Apa jadi masa tu? Dah lama mula macam tak boleh tahan dah ni. Tiba ada 2 orang. Azab tak? Azab sangat. Tak erti nak cakap azab macam mana. Semua pernah mengalami situasi macam tu kan. Rasa nak merayu-rayu. Tolong bagi saya dulu, tolong. Macam tu kan. Azab tu tak tahulah. Semua benda semua ni. Nak katanya, pasu kita pun, orang tu pun nampak kita azab sangat tu. Masuk dulu. Bila masuk, kita pun lepas. Apa yang kita rasa? Lega yang teramat. Kalau orang depan tu kata, boleh RM50. Sanggup tak bayar? Sanggup. Ini bukan time yang tak cirit ni. Kalau time biasa, kita beratur biasa je. Okay. Tapi time yang kita memang ni. Dan bila kita dah lepas, nikmat. Leganya, nikmatnya. Betul tak? Leganya. Baru kita tahu betapa nikmatnya buang air besar. Betapa lega dan nikmatnya buang air kecil. Sebab tu bila keluar tandas, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Azhaba anni, yang telah menghilangkan daripada diriku azza, kotoran-kotoran. Wa afani, dan yang menyihatkan aku. Memang. Tuan-puan sekalian, ramai mana orang yang tak boleh buang najisah. Pakai beg, kena tebuk. Pakai beg, seksa tuan-puan sekalian. Tak boleh buang air kecil dah. Pakai beg juga. Tebuk, sambung budi kencing. Selama ni kita rasa buang air kecil, buang air besar tu macam biasa. Tapi ini nikmat yang sangat hebat yang Allah berikan. Nikmat yang sangat besar.
Sebab itu kita kena bersyukur kalau ada tandas. Alhamdulillah. Walaupun tandas kat rumah tak ada berebut. Tapi bila kita duduk dalam perjalanan, kita berhenti kat keadaan orang beratur, masa tu kita keluar, kita akan sebut, Alhamdulillah bang, leganya, syukurlah sempat. Tak tahulah, kalau tak sempat habis berterabur lah kat luar tandas tu. Alhamdulillah. Perasan tak? Kita akan ucap Alhamdulillah bila keadaan yang terdesak, bila keadaan yang kritikal macam tu. Tetapi alangkah baiknya kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan dalam situasi yang terdesak. Ajar anak kita, dekat pintu tandas tu ada tampal doa. Kalaulah pintu tu masuk ke dalam, tak boleh lah. Tampal tepi tandas tu. Doa masuk tandas, doa keluar tandas. Setiap tandas. Supaya masuk je dan keluar bersyukur. Sebab kita ni, ujian kita, syukur ni, bila keadaan kita tak terdesak, kita kurang bersyukur. Jadi kalau kita selalu bersyukur, Alhamdulillahillazi, segala puji bagimu ya Allah, ashaba anni anza, yang telah menghilangkan daripada diriku kekotoran. Kan najis besar, najis kecil kotor. Allah yang menghilangkan. Wa'afani, dan yang telah memberi kesihatan padaku. Bila keluar air besar, air kecil, badan kita sihat. Sebab keluar toksik, sebab kotoran. Ada orang mati sebab najis tak keluar. Perut, kembung, apa semua najis tak keluar. Mati. Apa tu dik? Dari segi saintifik ni. King. Berdasarkan kajian saintifik yang membuktikan kehebatan sunnah Rasul bahawa sifat kaki kiri adalah menarik ke belakang, manakala sifat kaki kanan adalah menolak ke hadapan. Jika masuk tandas kaki kiri, maka jika hampir tergelincir, kaki kiri akan menarik ke belakang. Justru badan akan diimbang dan tidak terjatuh. Kebanyakan mengalami koma atau stroke ada berpunca daripada jatuh di dalam bilik air. Tiba-tiba. Saya boleh baca berita tau. Cuma itulah. Kan nanti pembaca berita lain, kesian pula dia orang tak ada job. Berebut nanti session TV. So, saya baca berita. Okey. Tuan-puan sekalian, maksudnya memang betul, kaki kiri sifatnya ke belakang, kaki kanan ke depan. So kalau tergelincir kan, ke depan gitu. Jadi bila ke belakang, kaki tu boleh grab lah kalau licin. Ada hikmah semua tuan-puan sekalian. Bila kaki kiri masuk dulu, semua sunnah-sunnah Nabi bila dikaji dari sudut saintifik, ada jawapan-jawapannya. Masya Allah. Saudara kita di Gaza yang tiada air dan tandas yang dikongsi ramai-ramai. Ya, betul tuan-puan sekalian. Saya pergi ke Ghana, itu Gaza kan, saya pergi Ghana, saya masuk dalam perkampungan, saya nak buang air. Lepas tu, tahu tak orang kampung tu tunjuk buang air kat mana? Sana. Saya kata ada tandas tak? Dia tunjuk semak. Tuan-puan sekalian. Apa yang dibuat masa tu adalah guna banner lah untuk cover. Suami saya lah cover saya. Masa tu saya rasa nikmatnya ada tandas. Masa kat Ghana tu memang masuk perkampungan umat Islam yang dalam pedalaman, yang sekolah bawah pokok, yang memang mereka hidup tak ada sumber air. Mereka perlu berjalan 5 km, 10 km untuk dapat air. Dan dalam perjalanan pergi kampung tu, kita tengok ramai perempuan-perempuan Afrika ni duduk usung air atas kepala, dukung anak kecil kat depan. Lepas tu kami tengok jauhnya dia orang jalan 5 km, 8 km, ambil sumber air yang sangat jauh. Dan itu ada perkampungan orang Islam. Alhamdulillah. Tapi kita lama tak update pasal Ghana ni. Perkembangan dekat kampung tu, kita bina masjid. Dekat kampung yang sama kita buat boring yang mana kosnya sampai 20,000 lebih. Sebab apa? Lori tu perjalanan jauh, kos tinggi. Dan kawasan tu yang mana kalau kawasan lain 50 meter dah dapat air. Tapi kawasan tertentu di Afrika ni, dia kena dalam lagi sampai 100 meter baru dapat air. So kos lagi tinggi. Sebab itu nak bina perigi-perigi korek kat sana sangat tinggi. Saya pergi Ghana gitu kan, hampir 1 minggu. Kita pergi banyak kampung umat Islam. Mereka keluar air menangis-nangis sebab mereka sama ni hidup bertahun-tahun, 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Tapi dalam tu 80% umat Islam. Solat jemaah dekat masjid yang sangat simple. Lepas tu kita baik boleh. Tak ada tandas. Bila saya kata nak tandas, dia tunjuk semak. Itulah dia. Nikmatnya kita ada tandas. Sebab itu bila keluar daripada tandas, Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Kita boleh tutup dalam keadaan aib kita apa semua. Macam itulah. Okey, 8.44. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Okey.
Sunat juga Ustazah sebelum masuk pasal ni tutup kepala. Sunat tutup kepala tu. Terima kasih. Why sunat tutup kepala? To be continued tomorrow. Okay. Alhamdulillah, mohon maaf salah silap. Saya gurau-gurau. Saya macam yelah buat-buat lawak sikit-sikit tu kan. Sebenarnya saya orang yang macam tu. Bukan, saya semula jadi. Ayah saya suka buat lawak, kelakar. Saya juga bukan seorang yang serius tu apa sekian. Masa saya sekolah rendah, saya selalu berlakon, buat-buat lawak. Sekolah menengah orang panggil Asmak ni, Asmak yang lawak-lawak, yang kelakar tu. Sebenarnya saya semula jadinya macam tu. Cuma saya kontrol lah bila ceramah, bila kuliah. Sekali-sekala saya menyelit. Jadi saya harap tak adalah tuan-puan rasa macam tak apa-apalah Ustazah ni. Ustazah ni over lah. Ya, kadang-kadang saya over, saya minta maaf. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. InsyaAllah kita bertemu 10.30 nanti dalam satu kuliah di Masjid An-Naim, Surau Jumaat An-Naim, Wangsa Maju. Section, ada section. Okay. Sebab ada orang tanya ni, Ustazah sebut sekali lagi. Surau Jumaat An-Naim, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Carilah, nanti akan sampai. Okey, kita masih buka lagi peluang. Siapa yang nak masuk ke webinar Bijak Urus Rumah Tangga, webinar Bijak Urus Rumah Tangga yang akan berlangsung pada Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. 2 jam. Tuan-puan sekalian, insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana bagaimana kita nak organize rumah. Siapa yang dah expert, dah berpengalaman, anda mungkin tak perlulah. Mungkin ibu-ibu yang dengar ni, makcik-makcik, boleh hadiahkan webinar ni pada anak-anak yang baru kahwin apa semua. Kadang dia orang gaduh pasal kerja rumah kan. Macam mana kita nak organize. Bahkan kami akan bagi contoh. Tadi tu kita sebut satu pasal doa masuk tandas kan. Kita akan beri PDF yang anda boleh tampal je. Dah cantik elok kita buat, tinggal anda tampal je. Lepas tu bila doa, sekian doa ni amalan harian. Lepas tu saya akan buat praktikal 80%, kita akan pindah-pindah. Kawasan bilik anak contohnya kita cadangkan setup begini. Lepas tu kenapa letak ni, kita nak jadikan ayatnya, kita nak manfaatkan setiap ruang dan kita nak hidupkan sunnah Nabi di setiap ruang. Itu matlamat kita. Dan saya juga akan cuba memberikan tools-tools yang memudahkan pengurusan rumah tangga. Contoh, suami isteri kadang habis masa dan berjadi gaduh pasal nak makan apa. Jadi kita dah siapkan terus, sebab saya buat macam tu. Ada buku menu. Lepas tu kadang kita ni duk ulang lauk sama, padahal kita dah terlupa. Kita sebenarnya pandai masak banyak lauk, tapi malah fikir akhirnya kan lauk ni, sampailah tidak ada variasi, jadi jemu sekian-sekian lah. Jadi apa amalan sunnah di dapur, amalan sunnah sekian-sekian. Jadi itulah webinar Bijak Urus Rumah Tangga. Sebenarnya bagaimana kita nak urus rumah tangga supaya kurang stres. Suami isteri kerjasama, buat kerja sama-sama, uruskan masak sekian-sekian. Semalam kan saya cerita pasal ada pembantu. Bukan saya sebut sebab ada orang yang buat status macam okey, Ustazah macam memaksa pula suami ni menambah beban cari pembantu. Itu bagi yang mampu. Tuan Presiden, bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, macam kita, kebanyakan pada kita tak mampu. So kita uruskan bersama-sama dengan bijak. Dengan cara itu boleh mengurangkan tekanan, konflik. Dia konflik okey lagi. Krisis tu kita tak nak. Konflik tu normal. Itu bahasa cinta suami isteri, konflik. Gaduh-gaduh. Itu bahasa cinta. Yang kita tak nak adalah apabila sampai tahap krisis. Krisis ni dia dah berat sangat dah. Kebanyakan dia bermula pada benda-benda melibatkan pengurusan rumah tangga. So bersama dengan saya webinar Bijak Urus Rumah Tangga, anda boleh hubungi nombor telefon 0115698. Gitu deh. Bila tukar tak bagi. Okey. 01156981992. Kepada ibu-ibu yang ada anak 5 orang, berilah hadiah kepada anak-anak. Saat kami buat tu akan insya-Allah niatnya nak membantu seramai mungkin happy, gembira, memudahkan pengurusan rumah tangga. Mengikut sunnah, kita akan selip mengikut sunnah Nabi. Dan buku rujukan, kamu masukkan tak dalam daftar umpir tu buku ASDR? Masuk daripada awal.
anda boleh, siapa yang dah beli buku Ada Syurga di Rumahmu, buku tu kita akan gunakan. Ni. Ini dek, saya dah pesan banyak kali, jangan tampal kat sini. Dia jadi tutup cover, faham tak? Ada pernah tu saya tampal lah kat belakang ataupun bagi note kat dalam ke macam mana. Sayangnya cantik buku ni. Sekejap. Buku ni, ini buku saya sendiri. Buku saya sendiri. It's okay. Okay, tak apalah tu, ada sikit lagi. Ini buku saya sendiri. Ada Syurga di Rumahmu. Buku ni buku praktikal tau. Sebab itu tajuk dia adalah Ada Syurga di Bilik Tidurmu. Ada Syurga di ruang tamu, ada syurga di dapur, ada syurga pada pasanganmu, ada syurga pada anak-anak. Webinar ni saya minta suami anak-anak masuk sama. Sebab tu saya pilih waktu malam. Dan saya tak ganggu waktu siang hujung minggu sebab orang ada banyak urusan. So, kita mula lepas Isyak dan pukul 9 sampai pukul 11 macam tu lah, ataupun pukul 8.45 2 jam. Sebab apa? Webinar bijak rumah tangga ni pengurus rumah tangga perlu libatkan semua. Pasangan, anak-anak kena libat semua. So, saya akan cakap dari sudut sebagai seorang ibu. Bila dengan anak-anak. Okey anak-anak, bila dalam bilik kamu kena sekian-sekian. Kamu kena gini. Kenapa kena? Boleh jadi anak-anak tu, maknya sama ni dah cakap. Tapi boleh jadi ikhtiar anak-anak tu, dia boleh terima dengan lebih baik lagi. Okey. Terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada yang Kushi ni dia kata, Kushi ke Oshi? Oshi kata Ustazah, doakan saya bakal pembedahan sekejap lagi. Ya Allah, kurniakanlah buat Oshi. Engkau Maha mengetahui nama sebenarnya ya Allah. Permudahkanlah proses pembedahannya berjalan lancar ya Allah. Allahumma yashfihu shifan ajilan. Beri kesembuhan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh sorry, ada yang tanya. Okey, buku ni harga dia berapa? RM55. Untuk webinar tu kita bagi tak less? Dek, bagi less lah buku ni. Kita jual buku ni memang antara sebab dia mahal sikit. Minta maaf tuan-puan sekalian. Tengok ya dalam dia. Dengan warna-warni. Of course, bila buku warna-warni dan kualiti kertas, banyak gambar apa semua, dia banyak tips. Buku ni banyak tips. Tips praktikal. Kita nak buat apa sekian-sekian untuk setiap sudut rumah kita. So, harga dia tu berbeza. Ada syurga di rumahmu. Kita nak bina syurga dalam rumah kita. Aina sini Aina sini. Aina mai kat Umi. Aina makan apa tu Aina? Ya Allah. Okey. Jadi webinar tu Jumaat malam dengan Jumaat malam Sabtu dengan Sabtu malam Ahad. Kita buat pada waktu malam. Okey Dik, ambil je Dik. Aina tak mandi lagi ni. Mai Aina, ajak orang masuk webinar. Melekat. Ya. Dia sini. Dia kan kalau dengan Umi kan, kejap. Tahu tak antara perangai Aina kan, bila dengan Ustazah kan dia ada malu. Lepas tu tapi dia nak ikut. Kalau masuk kereta, pegang kuatnya. Padahal tak kenal awak. Okey, ini Aina. Sangat. Aina baru pandai jalan. Tapi kalau dah Umi pegang, dia tak nak lepas dengan mak dia pun dia tak nak. Lepas tu dia nak ikut naik kereta nak pergi kuliah. Ya, Aina ni. Okey. Jadi, Aina ni sebenarnya anak angkat lah, anak angkat. Anak saya 7 orang, anak ke-8. Okey. Dia datang tadi. Tengok dia tak nak lepas ni pula. Ya. Okey, tak apa. Boleh dah tutup. Ya, ada meeting. Saya ada meeting dulu sekejap sebelum pergi. Terima kasih semua.